إلى يوم الدين، وخصوصا روحي محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله صراط الذين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. Amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaAllah kita menyambung bacaan kitab kita pada muka surat 69 di bawah tajuk Adakah kita ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kita ragu dan syak wasangka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, sehingga sebagian orang yang menyimpang itu mentertawakan dan mengejek nilai-nilai luhur, moral, agama, bahkan Al-Quran dan hadis. Juga mereka meremehkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk berhubung dengan persoalan yang sengaja dilontarkan oleh pengarang kitab itu. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Soalan yang menanyakan adakah kita ragu kepada Allah Ta'ala. Sudah tentulah insyaAllah biiznillah jawapan kita tidak sekali-kali. Kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang sangat yakin dengan kebesaran, kekuatan, kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita semua. Ragu ini bahaya. Kalau iman itu dia jelas, kalau kekafiran juga dia jelas, tapi ragu ini dia duduk di tengah-tengah, baina wa baina. Ini bahaya. Dalam Islam, ragu ini dia panggil munafik. Kalau perempuannya munafiqah, yang lelakinya munafik. Munafik ini lebih dahsyat, lebih haru dan huru-hara daripada kafir itu sendiri. Kafir sementara jelas kekafiran dia. Iman memanglah menyelah terang keimanan, tapi yang ragu ini tak tahu dia duduk di mana. Ini lebih bahaya. Bahayanya ialah boleh jadi dia merasakan dia di dalam keimanan, padahal kedudukan dia totally out. Dia telah berada di dalam medan kekufuran. Itulah bahaya keraguan ini. Sebab itu awal daripada Al-Quran itu, Zalikal kitab la raiba fi. Yang demikian itulah kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Sudah menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
kita telah sering menegaskan bahawa ayat itu tidak menyebut Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muslim. Allah tidak menyatakan lil muslim. Kalau Allah menyebut Islam sahaja senang kita. Tapi Allah menyebut takwa, dan takwa inilah la raiba fihi. Dan sekadar Islam sahaja tapi tak mengaji, situlah jatuh keraguan-raguan. Oleh kerana itu kena mengaji terus sehingga kita mati. Kerana keyakinan ini dia meningkat. Dia bukan datang tiba-tiba seketul macam tu aja. Dia datang dengan pembinaan syakhsiyah melalui ilmu. Raja Namrud itu tiba dengan membawa pengamal. Dia berkata, orang ini saya hidupkan di hadapan kalian semua. Kemudian dia tiba lagi dengan orang lain, lalu dia menyembelihnya. Kemudian dia berkata, dan orang ini saya matikan. Oh, betapa dungu, bodoh dan tololnya orang yang kafir zindik, yang pendusta ini. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawapan yang tidak boleh ditentang dan dijawab lagi. Dan dia juga tidak memberikan sedikit ruang pun bagi untuk menentangnya kembali, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Suratul Baqarah ayat 258 yang bermaksud, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkanlah dia daripada barat. Kalau kamu memang benar seorang Tuhan. Firman Allah Ta'ala, fabuhital ladzi kafar, ayat 258 suratul Baqarah, yang bermaksud lalu terdiamlah orang kafir itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelumnya kita sedang membaca dan melihat pertembungan di antara orang-orang yang ragu dengan orang-orang yang yakin. Pertarungan di antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Penentangan secara berdebat apa yang dihadapi di antara nabi-nabi dengan kaum di zaman masing-masing yang bangkit menentang kenabian itu. Bagaimana timbul soal keraguan di dalam hati dan di dalam diri mereka. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di antara kisah yang Allah Ta'ala sebut ialah apa yang kita bacakan ini, berhubung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Maharaja Namrud. Apabila dakwah Nabi Ibrahim dirasakan mula menggegarkan kerajaan, apabila apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim mulai terasa mencabar kekuasaannya, maka Maharaja Namrud mencadangkan satu debat perdana secara terbuka, dan Nabi Ibrahim menyambutnya, dan muncullah debat itu tidak dibatalkan. Kalau di zaman kita di Malaysia ni selalu ujung tu dia batal, tak jadi. Dia tembak berapi-api, ujung batal. Nanti keluar penyimpan mohon besar raja-raja. Tapi Namrud ni lebih gentle daripada setengah orang-orang Melayu pada hari ini. So dia continue debat dan dia berdebat. Itu hebat. Dia tahu dia lingkupnya.
Mana ada orang boleh menang lawan Nabi-Nabi? Gila. Tak adanya. Itulah degil dan ragu dia tu menjadikan dia tetap menentang akan Nabi Ibrahim. Maka berhujahlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya kita tahu Nabi Ibrahim menyatakan bahawa Allah yang saya menyeru kamu menyembahnya, dialah Allah yang menghidup dan mematikan manusia. Lalu Maharaja Namrud kata, kalau takat pasal itu nak suruh sembah dia, itulah pasal aku suruh rakyat aku sembah aku. Sebab aku pun boleh menghidup dan boleh mematikan. Itu kecil tara halnya. Masa itu dia suruh Nabi Ibrahim berdiri dan melihat di kalanya Al-Gojo, itu kalau bahasa belah sana, pengawal penjara. Pertama dia suruh tangkap seorang anak muda yang ada dalam penjara, keluarkan, dirikan depan Maharaja Namrud. Lalu Namrud mengisytiharkan, dengan kekuasaan aku membebaskan budak ini, pergilah hiduplah. Larilah budak itu, tak tunggu dah, selamatlah dia. Kemudian Namrud kata, masuk balik dalam penjara, cari yang paling tua di kalangan tahanan, sudah lama hidup tadi. Enggak jumpa, tarik dia dan didirikan depan Maharaja Namrud. Kemudian Namrud menyatakan yang tua ni pancung dan matikan dia sekalian. Lalu dipancung. Kemudian bermegahlah Maharaja Namrud mengangkat dirinya memiliki sifat ketuhanan, yuhyi wa yumiit. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh menghidup dan mematikan, aku pun macam tu juga. Sebagaimana kamu semua kena bergantung dengan Allah, maka kamu orang-orang lain juga tidak ada payung melainkan kami. Itu kata-kata syirik belaka. Itu tali perut ipar besan Maharaja Namrud sampai hari ini. Hanya kami tempat bernaung orang-orang Melayu. Sama kelaku perangai itu macam Namrud. Dia rasa dialah boleh memberi dan tidak memberi, membahagia atau memudaratkan dialah. Dia merampas sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Kalau bahaya tu hilang cerita Maharaja Namrud tu. Bulan lepas saya tak datang, saya demam. Puak-puak ni buka mulut aja dia syirik. Siang malam buat kerja lawat, rampas hak Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala tak nak jalan. Bila tak nak buat hukum Allah, dia merampas hakimiyah Allah Ta'ala. Tak boleh. Bila la ilaha illallah bermakna ilal hukmu illa lillah. Itu maknanya hakimiyah itu bagi Allah. Dia rampas. Brunei lebih awal memberi hak hakimiyah bagi Allah dengan Brunei mengisytiharkan pelaksanaan hudud di Brunei mulai Januari. Dan 2-3 minggu lepas Tuanku Sultan Brunei buat kenyataan terbuka, memberi tempoh lebih kurang 6 bulan lebih kurang kepada semua muslimat yang menjadi rakyat di Brunei. Saya Jun ke April gitulah tahun depan, semua muslimat hendaklah menutup aurat memakai tudung labuh yang hidup di Brunei di bawah itu. Dia bagi hak hakimiyah bagi Allah. Padahal Brunei berapa mufti? Seorang aja. Malaysia 13 mufti. Ada buat, harap tak buat. Rampas hak Allah. Lepas tu panggil kita bersatu dengan dia. Boleh? Itu lu fikirlah sendiri. Kamu jalan-jalan panjang cerita tu kan. Baik. Jadinya dia bunuh
dan dia hidupkan, dia rampas Allah. Dia lupa dia tu pun dia bila dia boleh mati. Namrud dia lupa. Nabi Ibrahim tengok je, tak ujar apa pun. Sebab nampak kerja bodoh, kerja tolol, dungu. Manalah ada menghidup mematikan kalau tidak Allah Ta'ala. Maka di saat inilah Nabi Ibrahim, sebagaimana ya Allah Ta'ala beritahu, berhujah. Nah, kalau orang Kedah kata dia keluar buat bukai, Nabi Ibrahim tengok dah, kalau hujah buat lain dia duk minta jawab lagi. Kerat terus matikan dengan hujah. Fa innallah, Nabi Ibrahim kata, tak apa, aku nak beritahu kamu wahai Namrud, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan aku ya'ti bisyamsi minal maghrib. Ni aku nak beritahu kamu, dia keluarkan matahari daripada timur. Fa'ti bi'a minal maghrib, tolong bawa keluar daripada barat, canggah arah. Kalau ya kamu Tuhan pun saya pun terbalikkan sekarang juga, on the spot. Saya buat dalil apa dah? Takkan ada dalil melainkan dalil semata-mata. Itu dah jawab. Bila dia kena buah ni sedas, Abu Hital ladzi kafar. Allah sebut. Tengahnya tegangan, tercengang, puak-puak kafir. Tak boleh nak kata apa. Jadi keraguan-raguan ini mengheret ke arah kekufuran. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu semua, saya selalu ingatkan diri saya dan ingatkan semua di mana-mana, macam mana pun sibuk kita, jangan tinggalkan majlis ini. Usahakan. Biarlah tajwid pun datang, ada je manfaat. Kalau belum agama mesti ada manfaat. Bila kita tak datang, nanti timbul keraguan-raguan, confuse. Saya bagi contoh dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada tahun 2 Hijrah berlaku peperangan Badar. Saya ringkaskan cerita. Habis perang Badar, lebih kurang 70 orang kufar musyrikin ditawan dalam peperangan Badar. Termasuk yang ditawan ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pangkat pak saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak Islam lagi ketika itu, tertawan dia. Tapi dia ni jenis baik. Dia jenis baik. Dia bukan jenis macam upah balik batu, balik telur. Dia tak kaki. Dia jenis baik lah, ada otak dia guna jugalah, tak ganggu dia. Al-Abbas ni, bila dia tertawan dalam peperangan Badar, dilumpuhkanlah dia dalam kumpulan tawanan. Menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah habis perang tu, Nabi akan atur beberapa perkara. Pertama, Rasulullah aturkan satu tim, kumpul segala unta, segala kuda, ikat susun elok kuda-kuda perang. Yang kedua, kutip jenazah para syuhada. Yang ketiga, ada pasukan, kutip harta-harta ghanimah. Yang berselera betul-betul kutip longgoh, nanti Nabi nak bagi-bagikan ghanimah. Yang keempat, kumpulkan tawanan-tawanan perang sekiranya ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Maka hari itu ada. Bila dah dikumpul, Nabi datang. Bila Al-Abbas daripada jauh, dia tengok kelibat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, dia bangun terus. Al-Abbas dia bangun. Dia bangun tu Nabi nampak benar lah dia berdiri. Yang lain terikat dalam keadaan duduk. Dia bangun, dia berdiri. Lepas tu dia tengok Nabi. Wajah dia tu separuh senyum lah. Tak adalah masa marah sangat, tak adalah senyum beria sangat, tapi senyum. Dia ada body languages lah. Dia lepaskan ke Nabi waktu itu sebagai gambaran, wahai Muhammad, dah kamu tu anak saudara, aku ni pak saudara.
Kira-kira tak boleh kau tim, kau lepaskan aku yang aku pun kena. Dia ada dia punya tu, dia hantar mesej tu. Nabi tak tahu je. Dia pergi tengok, Nabi senyum, tengok dia tu. Kok dah Nabi, astagfirullah, pak saudara aku kok keluar. Kok dah macam tu? Nabi tak buat. Nabi diam. Bila dia tengok Nabi diam, dia cakap. Dia tanya, wahai Muhammad, aku nak tanya ni. Apa lagi yang tak kena kat aku dengan kawan-kawan aku, puak-puak daripada Mekah? Wahai Muhammad, kamu takkan tidak melihat kebaikan-kebaikan yang pernah kami buat. Kami ni bangsa Arab, wahai Muhammad. Kamu pun Arab. Kami Quraisy. Kamu pun Quraisy. Aku dan sebahagian yang ada Bani Hashim semua. Ini bukan Pak Hashim yang besar, Bani Hashim. Ni. Kamu pun Bani Hashim, wahai Muhammad. Dia main bangsa tak tahan. Kenapa wahai Muhammad? Kamu tak lihat kebaikan kamu? Kami di antara orang yang meraihkan bulan haji. Al-Abbas mendakwa kebaikan-kebaikan yang mereka telah buat. Bukan kamu tidak lihat, wahai Muhammad? Berapa ratus tahun dah. Bila datang bulan haji, kami raihkan kedatangan bulan itu. Kamu lihat, wahai Muhammad? Kami tukar kelambu Kaabah tiap-tiap tahun. Tak baik lagi ke tukar kelambu Kaabah? Kalau kita ada duit sikit tukar lansir surau ni pun kehebat kan. Kami tiap tahun, wahai Muhammad, kamu tahu ratus tahun dah kami tukar kelambu Kaabah. Dan kamu melihat, wahai Muhammad, bagaimana kami bila datang musim haji, kami bagi minum jemaah-jemaah haji. Tak baik lagi kami ni. Tabung haji kan buat. Ada contoh, tuan-tuan ni ada kesempatan. Balik sampai dekat airport KLIA, ulur pasport, dapat 10 liter seorang air Zam-Zam. Tak baik lagi ke kerja kami ni? Kami pun Melayu, Ustaz, sana Melayu. Tapi macam mana Ustaz ceramah siang malam kawan-kawan Ustaz ni buat kritik kami apa pasal? Macam mana kamu ni, wahai Muhammad? 13 tahun di Mekah siang malam hentam kami ni. Tak tengok kami ni buat hal tadi. Confused. Kekeliruan hari ni masa zaman Nabi berlaku dah. Buat-buat tu pun rasa dia buat baik juga berdasarkan akal dia. Dan kamu tahu, wahai Muhammad, kalau bulan haji datang, kami pun buat haji juga. Bahkan kami yang monitor jemaah-jemaah yang datang. Sebagaimana kamu tahu, kami tawaf 7 kali. Ya, kalau kita tawaf, wahai Muhammad, kami lagi ngeri pada kamu. Sampai tak bantu kami tawaf. Punya ibadah, berbuai bahayun kami tawaf. Kamu tu pakai ada ihram berjubah apa? Kami tak berbaju langsung tawaf. Hebatnya kami beribadat tak baik lagi ke wahai Muhammad. Kami buat sa'i 7 kali juga. Pun antara Safa dan Marwah, apa yang tak kena? 13 tahun kamu ceramah siang malam merata lorong, hantam kami dah ceramah kamu Muhammad, permit pun banyak tak dapat. Dia confused. Kenapa tak nak iktiraf kami, wahai Muhammad? Kamu ni, wahai Muhammad, dengan Bilal daripada Habasyah boleh bersama bersatu kamu. Suhaib daripada Rum, kamu boleh bersatu dengan Suhaib. Ni sebangsa ni, kenapa kamu tak nak bersatu dengan kami? Dia pun pernah tanya. Dia pening. Tuan, benda ni kalau tak tengok sirah tak jumpa ujung lah kita ni. Kalau tak tengok Quran main nak baca utusan, hancur jawab dia. Saya cakap terang, biar faham, jangan mengaji tadi. Maka
dia sebut lagi ke Nabi. Kami pun ukuh juga. Memang dia orang buat. Cuma ukuh buat jahiliyah tu di Muzdalifah. Itu yang Nabi tukar ukuh tu ke Padang Arafah. Yang Nabi sebut Al-Hajjat Al-Arafah. Haji itu Arafah. Nak beza dengan haji jahiliyah. Cuma ulama-ulama sebut riwayat dari segi puak jahiliyah melontar ni tak berapa banyak dapat. Tak berapa nak jumpa. Dia melontar tak banyak, katakan kurang lah mereka melontar di Mina tu. Dia tak apa nak melontar pasal dia pun setan. Tu jawab dia. Dia nak melontar apa? Ulama sebut dalam kitab tu. Oh, balok tuan-tuan pegang batu balik sendiri tu. Batu nyanyi atau suara. Tak ada buatnya. Dia tahu dia pun setan. Jangan marah. Hadirin sekalian, ini soal ilmu. Persoalan bukan zahiri. Tapi apakah iman itu ainal yaqin, menjejak kepada haqqul yaqin. Kerana tidak boleh diambil selain bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Musa alaihi salam hidup, Nabi kata, dia hidup sezaman dengan aku. Tidak harus melainkan Musa alaihi salam mesti ikut syariat yang aku bawa. Ini soal. Jadi kekeliruan dia berlaku pertembungan krisis nilai dalam kehidupan manusia bila dia tak mengaji. Itu saya sebut kena mengaji, kena belajar. Kalau kita tak belajar, masalah tuan-tuan. Saya sebut di beberapa tempat, ilmu ni penting. Saya balik haji baru ni 2 bulan 11 sama dengan sahabat kita lah. Hari saya balik tu, yelah kita dah dekat sebulan lebih sikit lah. Tak baca surat khabar ni rasa teringin jugalah nak baca surat khabar, tengok maklumat Malaysia tanah air tu. So, bukan belilah ada dalam kereta tu ada sinar, saya ambil baca. Kebetulan agaknya hari masa saya tengok surat khabar sinar, keluar gambar pakcik daripada Kubang Pasu tengah tahnik budak. Pakcik ni kalau siapa tak kenal, pagi esok lepas subuh meninggal. Siapa tak kenal, dia ni satu dunia kenal, hebat orang. Gambar tu keluar, pakcik daripada Kubang Pasu tahnik budak. Tahnik orang Melayu kata belah mulut. Bila dapat anak atau cucu, Nabi ajar dalam masa 7 hari buat pertama bagi nama, selain azab iqamah. Yang kedua akikah kan. Yang ketiga kena tahnik belah mulut. Wallahu a'lam. Tapi saya tengoklah gambar tu. Gambar yang keluar ni sinar harian tak sinar. Pakcik ni tengah bersila, budak yang umur 7 hari tu depan dia. Dia tengah pegang, dia buat kurma besar tengah hulunya. Oh, itu bukan tahnik, itu dia panggil maut. Bukan tahnik tu. Tapi saya tidak tahu tentang yang saya tak menuduh lah. Apakah memang dia kalau dia duduk tu nyanyi udah tapi boleh jadi dia bantu saya yakin masa penasihat agama dia tak ada dah. Dulu ada lah, dulu ada pun dia tak ikut. Tambah ada seorang macam ni. Itu pasal kena mengaji. Sebab Islam dia tak boleh ikut-ikut. Saya pun buat baik dah mengaji. Tengok hukum-hukum syarat dia. Oh dia betul. Tahnik ni hukum dia sunat aja. Kalau nak buat elok. Itu kaedah dia. Kalau boleh ambil benda-benda manis lah. Kalau tak ada buah kurma tu, madu pun boleh. Madu lebah, lebah langkawi ke lebah yang pun okey lah. Tu SPA punya madu pun okey ya. Asal mana buat syarat. Habis tak ada, betulan yang ada pisang kaki je boleh. Tapi koman lah tuan. Cuti
cucu kita ditahnik dengan pisah kaki. Dia semanis, okey lah tu. So kalau tamat, cubitlah sikit, dicubit sikit, masukkan dalam mulut kita, gigit, supaya air ludah kita ni menyerap dalam buah tamar tu. Lepas tu ambil, keluarkan, ambil tu gunakan jari manis, sunat. Tentu dengan jari manis, dia terletak kat jari manis tu. Masa tu lalukan aja kat pipi, cucu tu anak ke tak. Kalau dia buka mulut, boleh jolok jari, jolok sikit, cuit atas, langit-langit dia, sudahlah. Ajar dia naik semangat, apa pernah fikir budak ni yang baik punya tempat kuburan sudah dengan. Tapi kaedah tu kena tahu, kena ikut syarat, bukan pakai sumbat aja. Masa tu dia buat tu di Sungai Limau, boleh jadi kempen pilihan raya agaknya. Dia nak tolong anak dia yang jadi orang besar sana. Tapi boleh jadi pasal salah buat, kalah terus. Saya punya baca lah, sangat dah. Itu sebab kena mengaji. Saya tengok dua perkara. Pertama, yang buat tu tak mengaji. Yang kedua, mak bapak tu pun tak mengaji. Itu jawab. Kalau dia mengaji, dia tak akan bagi hamba Allah dibuat tahnik anak cucu. Saya mutlak, saya haramkan orang macam ni mentahnikkan anak cucu saya. Memang tak berkat. Penentang Islam, kutuk ulama, tikam mufti dari belakang. Yang tu kau nak ambil tahnik mulut anak cucu lah. Tak baca Quran sudah kan. Besar tak jadi ulama, tak jadi Superman, Ultraman. Enggak cakap nak banyak. Dia faham, tak ada kegiatan. Itu sebab bila kita ada ilmu, kita tahu si kafir, orang-orang yang tidak ada keyakinan ini, bila kita bawa prinsip berdasar Quran, wabuhitan ladzi kafar. Kamu tengoklah kata Allah, tengah terkapai, terlihat, terkelip mata, tak dia nak jawab apa-apa. Maka bila tak ada jawab, apa hujah dia? Ada gulungan-gulungan yang suka mengadu domba. Itu dah hujah dia. Sepanjang zaman tidak baik kita buruk memburukkan di antara satu sama lain. Alah, macamlah dia baik. Dia tak hujah dia pun aku tu. Macam-macam lah. Makanya diceritakan bagaimana Namrud, begitu juga gambaran sebelum Islamnya Al-Abbas timbul kekeliruan. Tuan-tuan, kita jangan confuse dengan agama, yakin. Selama Islam pegang ayat gigit, insya-Allah ada hikmah, ada kebaikan. Maksudnya adalah dia menjadi kalah, hancur, bernasib sial dan rugi dan terhina. Itulah Allah Ta'ala menyebut wabuhitan ladzi kafar. Semua ada betul. Ya Allah Ta'ala senda dan mempermainkan mereka. Firman Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Suratul Baqarah ayat 258 yang bermaksud, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kunyaya tersebut, kerana lembaran-lembaran mereka sudah terbakar. Mereka tidak lagi mempunyai hujjah, alasan dan pegangan, kerana mereka itu adalah para dajjal, pendusta, dan berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana berhubung dengan Ibnu Abbas tadi, apabila dia hujah macam tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak okey lagi ke yang kami buat di wahai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya, apakah kamu mengira siqayatul hajj, kamu memberi minum kepada para jemaah haji ini, wa imaratul masjidil haram, kamu mengimarahkan masjidil haram, sama man amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabili. Kamu ingat sama kerja kamu, mentang-mentang kamu tukar lampu Kaabah,
Kamu uruskan jemaah haji, kamu bagi minum para jemaah, kamu rasa kamu dah hebat, sedangkan kamu tidak beriman kepada Allah hari akhirat dan berjihad pada jalan. Jihad itu menjadi rukun syarat. Allah Ta'ala sendiri menjawab, la yastawna indallah. Baik dalam Islam dia tak ada ikut-ikut, rasa-rasa tak ada. La yastawna indallah, tidak akan sama di sisi orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad, tidak sama. Orang yang hidup dengan orang yang mati, manalah sama. Jadi Allah Ta'ala jawab dan counter balik apa yang dibangkitkan oleh Al-Abbas pada masa itu. So, dengan Raja Namrud tadi, bila dia dah suruh duka hala matahari keluar masuk, tergamak kamu awitan dari kafar, habislah dia. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melontarkan hujah yang mematikan ini, tetapi Namrud masih belum puas dan tidak tinggal diam, dan dia juga belum sedar daripada kesesatan, kedustaan dan kegilaan. Lantas dia pun mengumpul kayu bakar dan menyalakan api. Kemudian para tenteranya menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikatnya, dan dengan serta-merta mereka langsung mengheretnya dan melemparnya ke dalam nyalaan api yang membara. Lalu kepada siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam sang kekasih Allah itu bermunajat, dan kepada siapakah dia mengadu, dan daripada siapakah dia meminta pertolongan dan keselamatan? Bila Namrud dah tak ada hujah, dia guna kuasa. Itu sifat mana-mana kerajaan di dunia pun. Itu yang disebut oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq, petunjuk di sepanjang jalan. Asy-Syahid Said Qutb ada menyebut dua istilah. Ya, bagaimana kata dia, golongan-golongan yang membawa Islam dan menegakkan kebenaran akan berhadapan dengan musuh, khususnya para penguasa yang memerintah. Dua keadaan. Pertama, quwwatul mantiq. Yang kedua, mantiqul quwwah. Quwwatul mantiq, iaitulah kekuatan hujah. Ini yang pertama. Lawan hujah dia kalah. Islam bawa kekuatan hujah. Bila quwwatul mantiq dia kalah, dia kalih, kata Syahid Said Qutb, jadi mantiqul quwwah. Daripada kekuatan hujah, dia alih jadi hujah kekuatan. Mesti sakit. Ini yang di Mesir kena 5,000 dia tembak. Sini main-main gaya kena belantan je. Dia tukar. Itu pasti berlaku sampai hari kiamat. Hari ini di Bangladesh, Setiausaha Agung Jamaat Islam digantung syahid tadi, dihukum bunuh oleh pemerintah Bangladesh apabila melihat gerakan Jamaat Islami bangun dari tahun ke tahun semakin hebat, mulai menguasai dalam kerajaan yang ada di Bangladesh. Dan kalau dia biar, menurut kajian-kajian daripada pihak barat, kalau pemimpin dihabiskan dia biar 2 tahun je lagi, Al-Quran dan seluruh hukum hakamnya akan tegak di Bangladesh. Mereka tidak boleh mengizinkan ini. Lalu parti sekular yang ada di Bangladesh telah merancang 1.5 tahun yang lepas. Macam-macamlah, panjang kisah saya tak nak sebut. Akhirnya ditangkap Setiausaha Agung Jamaat Islami Bangladesh, seorang ulama yang hafal Quran dan menghafal lebih 20,000 hadis. Subhanallah.
ditangkap dan tadi dihukum gantung sehingga mati syahid rahmatullahi alaihi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang mati dibunuh ada di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah. Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepada mereka. Bidadarinya syurga. Syurga ni hebat. Ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu syurga. Mata tak nak tengok, telinga tak nak dengar, hati tak dia nak bayang macam mana, macam tak boleh bayang. Lagi boleh bayang, bukan. Dia terbayang dalam syurga di shopping komputer pelaku. Dah, itu jekyll. Syurga dia lain, tak boleh bayang. Lagi boleh bayang, bukan dia. Ada juga orang nakal. Dia nakal dia jumpa kita. Alah ustaz, ustaz ya sangat asal syurga sudah ustaz. Asal syurga. Dia berjalan ke baik syurga ya ustaz. Sama aja, tak sama. Tak sama, jangan nanti menyesal besok. Tuan-tuan, minggu ni kita ambil mulai hari Isnin minggu depan lah. Start Isnin minggu depan, kita naik kereta BMW, naik BM 3 series seminggu. Bang, di kuliah mana pasal apa seminggu. Habis seminggu, minggu sekali lagi naik BM 5 series. Ya selain kata duduk je dia dah kering kusuk ke series. Terusir dah boleh tak badan. Lupa ada masas kat belakang. Di sini tak ada tak. Ke sini ada. Dia lari itu dah lain lah. Seminggu bawah. Seminggu yang depan hari Senin tukar naik BM 7 series. Tak sama. 7 series duduk diam. Macam tu. Tengok minta 260. Awak ngantuk berapa? Buka dah batu bahan. 7 series. Yang lain sama? Tak sama. La yastawi. 3 seri lain, 5 lain lagi dia, 7 dia punya lenjan lain. Orang tengok tak sama tuan-tuan. Yang naik 3 seri macam tu je. Kalau 5 seri ada terbuntang sikit. Kalau 7 oh itu lain. Syurga macam tu juga. Dia buat sama hati, sama syurga. Kesal besok tuan-tuan azab ya. Jangan ingat sama ala asal syurga. Jangan dalam nyesal besok. Tiba-tiba malaikat datang, alhamdulillah tahniah awak syurga. Sudah syukur pada Allah. Cuma satulah nak kita tahu kata mereka apa. Awak punya ni EJK section 7 salam aja. Allah. Awak kalau buat 2 rakaat je lagi sunat duha, awak naik jannatul firdaus dengan Nabi. Tak guna dah sekarang ni. Yang menyesal kan ada sama je saja. Tak sama. Jangan buat saya nak naik ke dia sampai tak datang kuliah, sampai tak Jumaat dah. Besok dibakar Allah habis segala perniagaan besok. Ingatkan dia sama dia bagi itu bukan kita. Dia maha mengetahui melihat. Jadi janganlah bahasa sama gitu je. Asal syurga jangan. Tak ada asal-asalnya dah. Kalau target yang terbaik. Itu. Jadi benda ni kena beramal, kena bertakwa, semua asalnya ilmu. Dan ilmu itu membawa ke tahap keyakinan. Kalau sudah ragu, sana tempat. Namrud ada sana, Fir'aun pun sana, Haman sana, Abu Jahal pun semua ada sana. Jadi Abu sana. Pilih. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kamu nak laluan ke surga ke? Kena menyereka masuk neraka. Dan neraka ni kita dah sebut, inna jahannama kana mirsada lit-taghina ma'ada. Aku sengaja kata Allah Ta'ala, aku jadikan neraka dalam keadaan suka mengintai-intai. Neraka itu suka mengintai. Anak saya dulu mengajar Bukit Aman. Saya mengajar di Pondok Bukit Aman. 6
nama sedap pakai aman, minta aman kita buat. Tak berani. Tapi sengaja gak, saya ingat dalam 7 tahun ada tu. Dia tanya lah boleh ke aman, dia ada rekod saya. Kuliah Zuhur. Bagaimana? Gamai lah member SB saya ni. Masa tu anak-anak murid kita gamai lah. Jadi bila rapat-rapat tu kadang ada waktu cerita gitu lah. Adalah saya suka dengar apa ni modus operandi dia, embus utama. Saya seronok dengar. Agak dalamnya ada SP saya tahu. Yang memang kan saya. Dan 7 tahun pengalaman. Nanti masalah ni aku. Lagi tak kait balik lah. Yang nak ngintip-ngintip, nak titik, tulis pipi hantar nak tangkap dosa. Nah, disambar, dipetik, anu atau padang diambil. Buatlah. Aku doa mustajabnya. Saya berjuang. Saya tahu, saya yakin. Orang tak yakin punya pasal. Dia yakin dia tidak hangus, dia yakin. Lantak gitu. Buatlah. Orang lain tu nak kacau-kacau, aku jangan. Aku tak musik, kau jangan musik aku. Naik angin aku kan, kuliah mana apa. Baik. Dia saya tanya kawan-kawan tu, yang SPSP ni lah. Kata tuan, macam mana you boleh? Yalah saya tampik lah, saya kata selain KGB saya ini SP Indonesia ni dia konten nampak cepat aja. Oh dia kata Ustaz, kami sentiasa memerhati Ustaz, kami ramai di mana-mana, dia tak cerita lebih lah. Dia kata gitu lah. Bagaimana aja kami ada Ustaz. Dia tak boleh lepas sebab bila dia panggil objek tu, dia nak ambil ke dia dah berhati. Dia kena berhati, nombor dia memang tak kena lepas. Ya, ya Ustaz. Faedah ada 3 contoh, ada merah, kuning, hijau. Pada hijau tu jalan. 4 pagi dia datang, dia duduk ISK itu. Dia ada fail hijau. Setiap saya, Ustaz dia fail biasa, dia lega. Takut dia kena tahap apa fail kita kan kacau. Jadi nama bila dia perhati itu habis. Inna jahannama kanat mirsada. Aku jadikan api neraka itu kau minta hati. Oh dia tak lupa. Saya suka tengok Animal Planet. Kalau Astro tu lah, gambar binatang-binatang. Pergi buat ekor cross sungai, sampai buaya sonok tengok. Kalau rimau kumbang singa jaranglah, rimau lah. Dia rimau kumbang apa? Dia nak kejar gerombolan seladang sonok tengok. Dia duduk kat semak tu rimau. Tak tahu dia tengok dia perhati yang duduk lalu ni. Lalu dalam banyak tu nanti dia akan fokus saudara. Seko dia fokus. Itu dia tengok. Dia tengok dia tak berhati, dia fokus tak empat. Apabila dia dah fokus dia mula bangun. Lama kalau dulu sini ada break. Pasal apa dapat? Pasal fokus. Dia dah perhati itu tak akan lepas. Bila api neraka dah hintai-hintai tu, Assalamualaikum. Dia memang ini, dia tengok kita dan tu Quran sebut Allah beritahu. Sebab itu kita takut tuan-tuan buat-tuan agak itu jangan. Kita kena benar-benar mengaji bagaimana. Jadi Nabi Ibrahim bila dah kuwatul mantik tu habis, Namrud menggunakan mantikul kuwah, hujah kekuatan. Hujah kekuatan dia akan tangkap, simpan berjalan dia akan. Tapi Nabi Ibrahim dia tangkap kita paling tenang. Namrud tak ada payah tuan-tuan nak besar-besar Nabi tak, dia tak ada pakai totong dia pun. Dia kelas standing order aja. Pada hari sekian, pukul sekian, setiap rakyat hendaklah bawa 1 puntung kayu rumput di dataran sekian. Tak ada payah pun. Ambil 10 puntung seorang. Pada rakyat tu 5 juta, rumput kat dataran mereka tu. Contohlah contoh ya. Rumput itu berapa besar dia. Tak payah pakai gas-gas apa dah. Masing-masing bawa manggil rumput besar. Itulah diikat Nabi Ibrahim. Dan dia sebut kisah itu di mana dia mengaku. Kalau tidak, Allah qadirul. Yang saya sebut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dalam kitabnya Mu'jizatul Quran dia kupas ini ya Allah tuan-tuan seronok baca. Dia kata cuba lihat Allah Ta'ala saja biar Nabi Ibrahim kena tangkap saja. Dia boleh selamatkan Nabi Ibrahim. Nak tunjuk mukjizat.
Allah boleh selamatkan Nabi Ibrahim dengan diangkat Nabi Ibrahim naik ke langit macam Nabi Isa. Selesai. Nampak di bawah cari tak info dia dah di atas. Nabi Isa dia boleh angkat ayam untuk Nabi Ibrahim. Orang bina Kaabah semula kan. Allah tak buat. Allah boleh alam tentera-tentera yang kejar yang intip Nabi Ibrahim ni. Dia disakit ke mati ke melanggar ke macam-macam dia boleh buat. Tapi tidak, Allah biar angkat. Kemudian mereka ikat, Allah biar lagi. Mereka nyalakan api, Allah biar lagi. Padahal kata Muhammad mutawalli sya'rawi, kalau dia lepaskan Nabi Ibrahim itu jatuh dalam api, pada masa itu turun hujan. Kenapa hujan tak turun? Allah tidak turunkan hujan. Karena kalau turun hujan, padam api, Nabi Ibrahim pun keluar. Nanti bercakap dah Namrud dengan menteri, dengan tentera. Cina bank punya Ibrahim, dia kata itu lah. Sebaik hujan. Kalau tak hujan, akan nanti hangus saya dalam. Yang hujan pun masa ni lah turun. Dia salah hujan pula. Dia akan rasa kata Muhammad Mutawalli, dia tu betul juga syirik tu. Kata Allah tak turunkan hujan, api itu lagi besar, lagi Allah besarkan api dia. Dia juga padam api. Bila? Selepas 40 hari. Itu kan bagi buat petang padam 40 hari. Namrud duduk tak tahulah dia punya kemah macam mana. Siap makan minum, lori minum mesti sampai. Orang tua dia nak melawan itu. Tiba-tiba lepas hari ke-40 keluar Nabi Ibrahim jantung. Batu-batu itu keluar. Selai pun tak tergulung apa. Gulung selai pun tak terbakar. Situ tercabar Namrud. Tercabar tu di situ lah. Very embarrassing. Rupanya tak ada benda kuasa tu dengan kuasa Allah. Sepatut situ je dah Namrud tu dah. Tak tangan lah. Serah je lah. Dah boleh nama satu. Ini kali dah boleh dah. Jadi soalnya ini soal ilmu dan jihad. Kalau tak ada jihad, la yastawna indallah. Ada besok nak ngaku. Hadirin sekalian, kisah ini panjang lagi, saya nak kupas semua. Sebab sebagaimana yang dimaklumi dan saya nak menyebut, ya, besok Sabtu dan Ahad 13 dan 14 hari bulan, Dewan Pemuda di peringkat pusat telah mengisytiharkan beberapa hari lepas. 13 dan 14 hari bulan, hujung minggu ini, esok dan lusa, kita namakan sebagai hari pembersihan rumah kawasan Bali. Kita mengerahkan 10,000 unit amal daripada seluruh negara untuk pergi ke 3 lokasi, Kuantan, Temerloh dan Kemaman. Di samping menghantar misi bantuan, sebahagian besar daripada 10,000 anggota unit amal yang telah siap berdaftar ini akan membantu pembersihan rumah-rumah mangsa yang terkena banjir. Kita tak peduli ini orang A, ini orang B, tak ada. Dia susah, wajiblah kita menolong ala qadar ini. Tadi jam 8 YB Iskandar Esko lepaskan tim pemuda Kelang, Puchong dan Shah Alam. Mereka telah mubah berapa puluh lori, kereta apa semua. Kemudian pukul 1 malam ni di Tol Gombak ada satu tim lagi akan dilepaskan. Saya akan bersama dengan 80 orang unit amal dan nisa Gombak saya akan bergabung dengan nama negeri Selangor. Kami akan menuju Kemaran dan di kawasan Temerloh bantu YB Nasaruddin Tantawi. Kita telah siapkan peralatan pump jet, pump water jet. Banyak, satu set 2,000 kita beli. Minggu lepas saya telah hantar pasukan daripada Gombak, pemuda unit amal dan nisa ke Kemaman. Alhamdulillah, di mana-mana saya pergi saya minta bantuan sumbangan. Hari akhir kami nak balik daripada Kemaman, kita boleh baki lagi duit 15,000 tuan-tuan. Ini berkat berjemaah. Dan duit itu kita tinggalkan kepada pengarah operasi banjir di Kemaman, sahabat kita Ustaz di sana. Itu digunakan untuk beli minyak, injin bot dan sebagainya.
Dan untuk malam ini saya nak menyebut kebaikan orang Seksyen 7. Tapi ini habis ini. Okey ya. Datuk Zainal, dia tak ada mana ni dia besi. Dia bagi sumbangan 1 lori dengan 4-wheel drive. Ini lepas ni saya nak bawa balik. Ini kehebatan orang Seksyen 7. Tapi dia seorang lori. Yang lain-lain belum lagi. Saya nak mohon malam ini lah, lepas ni kita tak pergi dah. Dia kata minggu depan ada lagi operasi banjir, bohong lah tu. Dah suruh dah. Lu nak tolong bersih sampah apa semua. Iskandar selaku esko di Gunung Kuasa arah MPAJ Majlis Perbandaraan Panjaya totally out semua dengan lori, dengan pekerja, dengan petugas turun semua bantu dia. So ini operasi besar-besaran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pemuda-pemuda kita buat kerja amanisa, tuan-tuan akan menangis. Mereka tidak ada elam, tidak ada gaji dari Allah. Betul-betul atas ukhuwah Islamiyah. Sami'na wa ata'na, as-sam'a wa ta'ah. Dengar dan patuh arahan, mereka melaksanakan. Kenapa buat satu hari Isnin mereka kerja, tuan-tuan? Isnin Jumaat semua begitu. Mereka datang dalam keadaan senyap, mereka pulang dalam keadaan diam. Tidak ada publicity. Kami inilah ustaz-ustaz yang kalau kat mana-mana ceramah, kita tembaklah minta sumbangan derma. Jadi malam ini akhir, saya nak mohon kepada ibu-ibu, bapa-bapa supaya kita buat sumbangan. Ini untuk saya buat balik juga malam ini. Datuk Zainal dia dah bagi beratus-ratus bungkusan macam-macam makanan dalam sumber semua orang. Jadi dia tu dia macam bakal tuan-tuan Datuk agak dah ya. Jadi kita menyambut lah. Saya harap pergilah Allah kata. Tak banyak tak apa tuan-tuan, saya mau barakah berjemaah itu. Banyak kita guna duitnya, ada kawasan-kawasan yang terpaksa pakai bot. Kalau kampung orang asli tuan-tuan kena merentak naik bot yang besar. Tak ada modal bot kecil. Ayam-ayam kan dia timbul di klip mata hitam gitu. Dia banyak dalam tu buaya. Jadi kena bot besar. Kampung orang asli pula lagi banjir tak keluar, tidak. Kita naik atas, dia cari bukit. Kalau air naik atas, kita lagi di atas. Tidak mati kita. Dia tak lari ke mana, jadi kena mengambat cari dia. Makanan tak ada. Kita ambil makanan tuan-tuan, baju-baju apa tak nak. Dah terlampau banyak. Dan bukanlah menyusahkan, marahlah abang-abang. Tapi susah tuan-tuan. Dia buat baju pakaian susah. Nak bagi saiz, kita pikul 40 lah, bawa pikul naik bot, letak ke rumah. Saya saiz M. Namun galak cari M. Saya last lah L, ada L cari. Dapat L. Ni tangan pendek, saya nak tangan panjang. Saya munggah-munggah, banjir pun naik, kita pun hanyut dengan pakaian. Tak payah lah. Jadi gitu. Dan ini experience kita lah. So next kalau aku banjir apa, kita banyakkan selimut pakaian kita. Selimut tu. Sebab payah tuan-tuan nak agak-agak tu di Kuantan, saya tak tahu berapa tak baju tuan-tuan punya. Ada orang banyak sangat. Itu mana nak diagihkan. Itulah kita letak tu, siapa tak datang apa diambil pokok sana lah. Ada yang datang ambil, alhamdulillah. Kurang kena, tapi terlampau banyak. So yang ini kita bawa makanan. Selagi apa yang ada, yang kita nak collect dah sikit duit selepas solat ini. Dan bagi pihak kawasan Gombak, pemudanya, Nisa, saya bawa habis semua satu rumah. Jadi tidak ada yang tinggal di rumah. Anak-anak lelaki, anak perempuan, mana-mana yang di universiti saya kerahkan turun. Mereka mesti belajar untuk khair. Dia melakukan kebajikan dengan orang lain. Mereka kena belajar hidup menolong orang lain. So mesti dibuat setiap praktikan. Inilah tarbiyah dalam jemaah. Ini sangat penting tuan-tuan. Jadi itu saja saya rakam kalimat terima kasih baik ibu-ibu, syarikat, tak kira lah yang sudi memberi sumbangan ala kadar ya, untuk malam ini. Saya tahu tuan-tuan sebagian besar juga dalam menyumbang banyak di tempat-tempat lain dan sebagainya. Untuk malam ini khusus untuk terguru. Kalau tak guru minta, buat tak tahu je, tak payah aja dia nak murid saya. Jadi itu saja, sekian kita tangguh
dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdana wa khallis min al-fitan wal mihni asrarana washghal bil 'intibari aftarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.